Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid. Okey, baiklah, pada sesi pembelajaran kita pada hari ini, kita akan teruskan dengan subtopik yang seterusnya iaitu hukum gas. Okey, bagi hukum gas, kita ada 5 bahagian yang akan kita lihat pada hari ini, iaitu yang pertama, 4.1 iaitu tekanan, suhu dan isi padu gas. Yang kedua adalah mengenai hukum Boyle. 4.3 adalah mengenai hukum Charles. 4.4 adalah mengenai hukum Gay-Lussac. Dan yang terakhir 4.5 iaitu mengenai penyelesaian masalah yang melibatkan hukum gas. Okey, kita pergi pada 4.1 iaitu tekanan, suhu dan isi padu gas. Okey, tekanan. Okey, kita sedia maklum bahawa molekul gas dia sentiasa bergerak secara rawak. Okey, oleh itu, apabila molekul gas ini berlanggar dengan dinding bekas dan akan melantun balik. Jadi, daya dikenakan ke atas dinding bekas. Okey, oleh itu daya per unit luas ialah tekanan gas. Okey, suhu. Suhu adalah di mana tenaga kinetik purata molekul meningkat dengan suhu gas. Isi padu pula adalah di mana molekul gas bebas bergerak dan memenuhi seluruh ruang bekas. Kita boleh katakan bahawa isi padu gas adalah sama dengan isi padu bekas. Unit SI dan unit lain bagi tekanan, suhu dan isi padu. Tekanan simbolnya adalah P besar. Unit SI-nya adalah Pascal. Di mana Pascal ini simbolnya adalah PA. Antara unit lain yang kita boleh gunakan untuk tekanan adalah sentimeter mercury. Baiklah, seterusnya adalah suhu. Suhu adalah T besar dan unit SI bagi suhu adalah Kelvin, di mana simbolnya adalah K besar. Antara unit lain yang kita boleh gunakan untuk mengukur suhu adalah darjah Celsius dan juga darjah Fahrenheit. Yang ketiga iaitu isi padu. Isi padu simbol dia adalah V besar. Unit SI bagi isi padu adalah meter kuasa 3. Di mana simbolnya adalah M kuasa 3. Unit lain bagi isi padu adalah milimeter kuasa 3, sentimeter kuasa 3 dan juga mililiter. Mari kita pergi pada 4.2 iaitu hubungan antara tekanan dengan isi padu bagi suatu gas. Di mana suhu dan jisimnya adalah tetap. Hubungan ini juga turut dikenali sebagai hukum Boyle. Kita pergi pada definisi bagi hukum Boyle terlebih dahulu iaitu tekanan berkadar songsang dengan isi padu bagi gas berjisim tetap pada suhu tetap. Daripada definisi ini kita boleh buat satu hubung kait. Iaitu kita boleh katakan bahawa P itu merujuk pada tekanan. P berkadar terus dengan 1/V. Ataupun kamu boleh juga katakan bahawa P berkadar songsang dengan V. Daripada perkaitan ini, P berkadar terus dengan 1/V ini, kita boleh buat satu persamaan. Iaitu P sama dengan K kali dengan 1/V. Perubahan tekanan dan isi padu daripada keadaan 1 kepada keadaan 2. Di mana keadaan awal gas K adalah sama dengan P1V1 dan keadaan akhir gas adalah P2V2 sama dengan K. Maka itu kita boleh katakan bahawa P1V1 adalah sama dengan P2V2. Di mana tekanan gas P adalah merujuk pada tekanan gas iaitu Pascal. V adalah isi padu gas. Dan unit SI-nya adalah meter kuasa 3. Daripada persamaan matematik ini kita boleh bina graf.
Bagi hukum Boyle, kita akan ada dua graf. Okey, yang pertama graf A, graf P melawan V. Dan graf B pula adalah graf P melawan 1/V. Okey, graf A ni adalah dia rupa dia hyperbola sebabnya P adalah berkadar songsang dengan V. Okey, manakala bagi graf B pula dia garis lurus kerana dia P berkadar terus dengan 1/V. Okey, untuk mudahkan kamu guna saja graf B. Okey, sebab dia garis lurus, jadi mudah untuk kamu buat kesimpulan, iaitu apabila 1/V meningkat, P meningkat juga. Okey, baiklah, kita teruskan pada penerangan lanjut mengenai hukum Boyle. Okey, apabila isi padu dikurangkan, molekul akan bergerak dalam ruang yang lebih kecil. Okey, bilangan molekul per unit isi padu akan bertambah. Okey, jadi kadar pelanggaran antara molekul dengan dinding bekas akan bertambah. Okey, daya per unit luas pada permukaan dinding bekas akan turut bertambah. Okey, maka dengan tekanan gas juga akan turut bertambah. Okey, kita lihat pula aplikasi bagi hukum Boyle. Okey, yang pertama mengenai Pythagoras. Okey, bagaimana Pythagoras kita gunakan, menggunakan hukum Boyle. Okey, yang kedua adalah penyelam scuba. Okey, juga gunakan hukum Boyle. Yang ketiga ini adalah mengenai pernafasan kita. Okey, di mana bila kita menarik nafas dan juga menghembuskan nafas, diafragma kita akan menolak paru-paru. Paru-paru kita akan mengembang dan juga akan mengempis. Okey, di dekat situ kita gunakan juga hukum Boyle. Okey, kita pergi kepada 4.3, iaitu hubungan antara isi padu dengan suhu bagi suatu gas. Okey, di mana tekanan dan jisimnya adalah tetap. Hubungan ini juga turut dikenali sebagai hukum Charles. Okey, kita lihat dulu definisi bagi hukum Charles. Okey, iaitu isi padu berkadar terus dengan suhu mutlak bagi gas berjisim tetap pada tekanan tetap. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita akan lihat dahulu apakah suhu mutlak. Okay, seperti anda lihat pada rajah 4.28 ini, graf ini telah diekstrapolasikan sehingga V sama dengan 0 cm kuasa 3. Apabila V bersamaan dengan 0 cm kuasa 3, titanya adalah negatif 273 darjah Celsius. Graf ini adalah berdasarkan daripada eksperimen bagi hukum Charles. Pada suhu negatif 273 darjah Celsius ini, molekul gas tidak akan lagi bergerak dan tidak dapat memenuhi ruang. Isi padu gas akan menjadi sifar. Pada suhu negatif 273 darjah Celsius ini adalah merupakan suhu yang paling rendah, juga dikenali sebagai sifar mutlak. Negatif 273 darjah Celsius juga adalah bersamaan dengan 0 Kelvin. Oleh itu, suhu yang dinyatakan dengan unit Kelvin adalah bukan suhu mutlak. Ini adalah merupakan pertukaran unit daripada darjah Celsius kepada Kelvin, iaitu nilai darjah Celsius yang kita dapat itu akan ditambah dengan 273. Jadi bersamaan dengan suhu kita akan berada dalam unit Kelvin. Iaitu V berkadar terus dengan T. Iaitu V isi padu dan T adalah merujuk pada suhu. Daripada perkaitan V berkadar terus dengan T ni, kita boleh buat persamaan, iaitu V sama dengan KT. Perubahan isi padu dan suhu dari keadaan 1 kepada keadaan 2. Di mana keadaan 1 keadaan awal gas, V1 bagi T1 sama dengan K, dan keadaan akhir gas iaitu V2 bahagi T2 sama dengan K. Oleh itu, kita boleh katakan bahawa V1 bagi T1 sama dengan V2 bahagi T2. Di sini kita
katakan bahawa T, okay, simbol T adalah merujuk pada suhu mutlak, okay, dan simbol dia, unit dia adalah K, Kelvin. Okay, V merujuk pada isi padu gas, okay, dan simbol dia adalah meter kuasa 3. Okay, daripada persamaan, macam biasa kita akan boleh tafsirkan dia pada bentuk graf. Okay, ini adalah bentuk graf. Okay, daripada graf ini kita boleh buat kesimpulan, iaitu apabila T meningkat, V meningkat juga, okay, kerana bentuknya adalah garis lurus. Okay, kita pergi pada penerangan bagi hukum Charles. Okay, apabila suhu gas dinaikkan, tenaga kinetik purata molekul akan bertambah. Okay, di mana molekul ni akan bergerak dengan laju yang sangat tinggi. Okay, bagi memastikan, okay, tekanan gas sentiasa malar, okay, sebab kita hanya gunakan isi padu dan juga suhu. Okay, isi padu gas ini akan bertambah, okay, supaya kadar pelanggaran molekul gas dengan dinding bekas tidak berubah. Okay, ini adalah aplikasi bagi hukum Charles. Okay, yang pertama, okay, ini adalah belon udara panas. Okay, yang kedua adalah bola pingpong yang telah kemek, kita rendamkan dekat air panas. Okay, dia akan jadi seperti sedia kala. Okay, yang ketiga ini adalah botol spray deodorant. Okay, kalau anda perhatikan dekat botol tu, okay, dia ada tanda hazard. Okay, kat situ dia akan cakap flammable, combustible semua kan. Lepas tu dia akan ada bagi warning supaya jangan kita letakkan botol itu, okay, kita dedahkan pada suhu yang panas. Okay, kerana apabila suhu ni meningkat, okay, kita kaitkan dengan hukum Charles, okay, isi padu juga akan meningkat. Okay, di mana bila isi padu meningkat, botol ini akan meletup. Pergi pada 4.4, iaitu mengenai hubungan antara tekanan dengan suhu bagi suatu gas. Okay, di mana isi padu dan jisimnya adalah tetap. Hubungan ini juga dikenali sebagai hukum Gay-Lussac. Okay, kita lihat dahulu definisi bagi hukum Gay-Lussac. Okay, hukum Gay-Lussac menyatakan bahawa tekanan berkadar terus dengan suhu mutlak bagi gas berjisim tetap pada isi padu tetap. Okay, daripada definisi ini kita boleh buat perkaitan, okay, iaitu P berkadar terus dengan T. Okay, di mana P merujuk pada tekanan dan T adalah merujuk pada suhu mutlak. Okay, daripada perkaitan ini kita boleh bina satu persamaan, iaitu P sama dengan KT. Perubahan tekanan dan suhu dari keadaan 1 kepada keadaan 2. Okay, iaitu keadaan awal gas P1 bahagi T1 sama dengan K. Okay, dan keadaan akhir gas, okay, P2 bahagi T2 sama dengan K. Okay, itu kita boleh katakan bahawa P1 bahagi T1 adalah sama dengan P2 bahagi T2. Okay, T adalah merupakan suhu mutlak dan unitnya adalah Kelvin. P merujuk pada tekanan dan unitnya adalah Pascal. Daripada persamaan kita boleh terjemahkan ke dalam bentuk graf. Okay, ini adalah bentuk graf bagi hukum Gay-Lussac. Okay, kita boleh lihat dia juga adalah garis lurus. Okay, jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa apabila T meningkat, P akan meningkat juga. Okay, ini adalah penerangan bagi hukum Gay-Lussac. Okay, apabila suhu gas dinaikkan, tenaga kinetik purata molekul akan bertambah, okay, di mana molekul ini akan bergerak dengan laju yang lebih tinggi, okay, daripada sebelum ini. Okay, memandangkan isi padu, okay, tidak berubah, okay, kadar pelanggaran molekul gas dengan dinding bekas akan bertambah. Okay, oleh itu daya per unit luas pada permukaan dinding bekas akan turut bertambah. Jadinya tekanan gas juga akan bertambah.
Okey, ini adalah aplikasi bagi hukum G-Lusag. Okey, kita boleh tengok gambar yang pertama iaitu pressure cooker, periuk tekanan. Okey, kalau kita gunakan pressure cooker ni, makanan kita akan lebih cepat untuk dimasak. Okey, sebab kita menggunakan pressure yang tinggi dan suhu juga akan tinggi, jadinya makanan kita akan cepat untuk dimasak. Yang kedua, kita ayat kereta. Okay, di mana apabila kita sebelum memulakan perjalanan, okay, tayar kita tu kalau kita rasa kita pegang dia sejuk je. Okay, kalau lepas tu kalau kita guna pressure meter tu, kita lihat pressure dia katakanlah dalam 200 kilopascal. Okay, apabila kita dah start je kereta, kita pergi jalan mana-mana, lepas tu kita berhenti. Okay, lepas tu kita rasa tayar kita akan menjadi panas. Okay, lepas tu kalau kita nak ukur lagi berapa tekanan dia pula, okay, kita akan dapati bahawa tekanan dia akan meningkat daripada sebelum ini. Katakanlah tadi 200 kilopascal, sekarang ni jadi 220 kilopascal. Okay, yang ketiga bagi hukum G-Lusag adalah aplikasi bagi hukum G-Lusag adalah pemadam api. Mari kita lihat pula penyelesaian masalah yang melibatkan hukum gas. Okay, ini adalah bahagian terakhir bagi hukum gas. Okey, soalan yang pertama. Tekanan di dalam sebuah silinder gas ialah 200 kilopascal pada suhu 25 darjah Celsius. Haba daripada sebuah relau yang berhampiran menyebabkan tekanan gas bertambah kepada 300 kilopascal. Okey, berapakah suhu gas di dalam silinder itu? Apabila kita dapat soalan macam ni, pertama sekali ialah kita keluarkan maklumat yang ada dahulu. Maklumat yang pertama iaitu dia kata tekanan dalam silinder gas ialah 200 kilopascal. Okay, tekanan adalah P1. Kita boleh kata ini adalah P1. Okay, pada suhu 25 darjah Celsius. Okay, 25 darjah Celsius. Okay, adalah T1. Okay, haba daripada sebuah relau berhampiran menyebabkan tekanan gas bertambah kepada 300 kilopascal. Okay, dia bertambah pula pada 300 kilopascal. Ini merujuk pada P2. Okay, soalan tanya berapakah suhu gas di dalam silinder itu? Okay, merujuk pada T2. Jadinya daripada maklumat yang kita dah senaraikan ini, kita dapati bahawa yang berkait adalah tekanan dan juga suhu. Okey, kita ingat balik hukum apa yang sesuai dengan soalan ini, iaitu hukum G-Lusag. Okey, di mana tekanan berkadar terus dengan suhu mutlak. Dekat sini kita tahu tadi unit SI bagi tekanan adalah pascal. Okey, jadi kita tak perlu tukar. Okey, kemudian kita lihat pada suhu. Okey, suhu dikata kat sini 25 darjah Celsius. Kita ingat balik iaitu unit SI bagi suhu adalah dalam Kelvin. Jadi kita kena tukarkan suhu ini kepada Kelvin. Kalau kita nak tukarkan daripada darjah Celsius kepada Kelvin, okay, kita ingat iaitu T sama dengan theta tambah 273. Okay, jadinya kita tukarkan siap-siap. Okay, theta kita adalah 25 tambah dengan 273. Okay, kita akan dapat 298 Kelvin. Okay, ini adalah unit SI bagi suhu. Setelah kita tukarkan suhu pada unit Kelvin, okay, kita ingat pula hukum G-Lusag, okay, iaitu P
berkata terus dengan T. Okay. Dan ini adalah pada keadaan 1 kepada keadaan 2, di mana formulanya, rumus yang kita boleh gunakan iaitu P1 bahagi T1, okay, sama dengan P2 bahagi T2. Okey, jadi kita masukkan nilai P1 adalah 200 kilopascal. Okey, bahagikan dengan T1. Okey, kita dah kira unit Kelvin tadi iaitu 298 Kelvin. Okey, sama dengan P2 iaitu 300. Okey, kali dengan 10 kuasa 3 Pascal. Okey, bahagi dengan T2. Okey, darab silang sahaja dan anda akan dapat T2 bersamaan dengan 447. Okey, unitnya adalah Kelvin. Okey, itu saja untuk soalan ini jawapannya. Kita pergi pula pada soalan yang kedua. Okey, soalan kedua iaitu sebuah picagari mengandungi 50 cm kuasa 3 udara pada tekanan 120 kilopascal. Okey, hujung picagari itu ditutup dan ombohnya ditolak dengan perlahan sehingga isi padu udara menjadi 30 cm kuasa 3. Okey, berapakah tekanan udara termampat di dalam picagari itu? Macam biasa, okey, kita keluarkan maklumat. Okey, pertama sekali maklumat dia 50 cm kuasa 3. Okey, ini adalah isi padu iaitu V. Okey, kita boleh katakan ni adalah V1. Okey, pada tekanan 120 kilopascal. Okey, tekanan itu P. Kita boleh kata P ni P1. Okey, kemudian dia kata sehingga isi padu udara menjadi 30 cm kuasa 3. Okey, ini merujuk kepada V2. Okey, dia kata soalan minta kita untuk kirakan tekanan udara termampat di dalam picagari itu. Okey, jadi soalan minta kita untuk cari tekanan. Jadi ini adalah P2. Okey, daripada maklumat yang telah kita keluarkan tadi, kita dapati dia hubung kait dengan isi padu dan juga tekanan. Okey, jadi kita tengok balik hubung kait antara isi padu dengan tekanan. Okey, merujuk pada hukum Boyle. Hukum Boyle dimatikan bahawa tekanan berkadar songsang. Okey, tekanan berkadar songsang dengan isi padu. Okey, ataupun tekanan berkadar terus dengan 1 per isi padu. Okey, untuk mudahkan awak. Okey, jadi ini sama macam soalan tadi iaitu daripada keadaan 1 pada keadaan 2. Jadinya kita boleh guna rumus iaitu P1 V1 sama dengan P2 V2. Okey, untuk V1 50 cm kuasa 3. Okey, kita tahu bahawa bagi isi padu adalah unitnya adalah meter kuasa 3. Okey, jadi kita kena tukarkan daripada sentimeter cube kepada meter kuasa 3. Tahu bahawa 1 cm cube bersamaan dengan 1 kali 10 kuasa negatif 6 meter cube. Jadi kita tukarkan siap-siap. Okey, kita akan dapati bahawa V1 iaitu 50 cm cube, kita tukarkan siap-siap pada meter cube, itu kita akan dapat 5 kali dengan 10 kuasa negatif 5 meter kuasa 3.
Okey, V2 adalah 3 kali dengan 10 kuasa negatif 5 meter kuasa 3. Setelah selesai kita menukar unit kepada unit SI tadi, kita boleh masukkan nilai bagi rumus P1 V1 sama dengan P2 V2. P1 adalah tekanan iaitu 120 kali dengan 10 kuasa 3 Pascal kali dengan 5 kali dengan 10 kuasa negatif 5 meter kuasa 3. Sama dengan P2, kita nak cari P2. Sama dengan 3 kuasa D dengan 10 kuasa 5 meter kuasa 3. Masukkan nilai, awak kira, dan akhirnya P2 akan bersamaan dengan 200 kilo Pascal. Ini adalah jawapan bagi P2. Soalan terakhir adalah satu gelembung udara yang terperangkap di bawah selai daun di dalam sebuah tasik mempunyai isi padu 3 cm kuasa 3 pada suhu 30 darjah Celsius. Hitungkan isi padu gelembung jika suhu air di dalam tasik turun pada 18 darjah Celsius. Maklumat pertama adalah mempunyai isi padu 3 cm kuasa 3. Isi padu 3 cm kuasa 3 iaitu V. Ini adalah V1. Pada suhu 30 darjah Celsius. Ini adalah T1. Hitungkan isi padu gelembung. Soalan minta untuk kita hitungkan isi padu gelembung iaitu V2. Jika suhu air di dalam tasik turun pada 18 darjah Celsius. Ini adalah merujuk pada T2. Daripada maklumat yang telah kita dapat ni, dia ada hubung kait iaitu isi padu dengan suhu. Jadi kita ingat balik hubungan antara isi padu dengan suhu adalah merujuk pada hukum Charles. Kaitan dia adalah isi padu berkadar terus dengan suhu. Jadinya ini adalah pada perubahan daripada keadaan 1 pada keadaan 2. Jadinya kita ingat balik rumus yang berkaitan iaitu V1 bahagi T1 sama dengan V2 bahagi T2. Isi padu dan suhu dia bukan berada dalam unit SI, jadi kita kena tukarkan. Untuk isi padu kita akan tukarkan pada meter kuasa 3. Jadinya V1 sama dengan 3 V1 sama dengan 3 kali dengan 10 kuasa negatif 6 meter kuasa 3. T1 kita tambahkan dengan 273. Kita akan dapat 303 Kelvin. Bagi T2 kita akan 18. Kita akan tambah dengan 273. Kita akan dapat iaitu 291 Kelvin. Kita masukkan nilai rumus ini. V1 iaitu 3 kali dengan 10 kuasa dengan negatif 6 meter kuasa 3 bahagi dengan T1 iaitu 303 Kelvin sama dengan V2 yang kita nak cari bahagi dengan T2 iaitu 291 Kelvin. Darab silang, jadi kita akan dapat V2 sama dengan 2.88 kali dengan 10 kuasa negatif 6 meter kuasa 3. Baiklah, itu sahaja bagi subtopik hukum gas. Selepas ini kamu boleh masuk kelas tutorial. Terima kasih kerana menonton video ini.